الكرام وأصحابه العظيم وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقراباتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشايخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد الأنصاري وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, maka dibahagikan ghanimah, kemudian daripada dikeluarkan salab daripadanya, maknanya dibahagikan harta ghanimah kepada tentera-tentera prajurit-prajurit muslimin itu setelah dikeluarkan salab daripadanya, yakni dikeluarkan, ditanggalkan salab daripadanya dan diberikan salab itu kepada orang yang membunuh kafir tersebut. Baik, habis. Dibahagikan 5 khumus. Apa dia salab? Apa dia salab? Ha? Siapa tahu? Ha? Syahmi apa dia? Ha? Ya. Pakaian orang kafir, baju besi dia ke. Itu namanya salab, pakaian yang dipakai oleh tentera kafir. Yang lain-lain tu tak ingat kenapa.
Baru dia belajar. Ingat salap cak gajah ke apa? Buat panau. Itu pun salap dia. Dibahagikan 5 khumus, jadi 5 bahagian. Maka diberi 4 khumus bagi orang yang yang hadir. Maka diberi 4 khumus, jadi 4 bahagian. Ini 4/5. Bagi orang yang hadir perang daripada ghanimin. Dengan niat perang. Siapa yang datang niat nak perang tu, sama ada berperang atau tak berperang, dia termasuk dalam 4/5 itu. Dan jika tiada ia berperang serta dengan tentera sekalipun. Ini walaupun dia tak pergi, dia tak berperang, dia pergi niat nak perang. Mungkin barangkali dah ramai sangatlah dia jadi tentera simpanan. Demikian lagi orang yang hadir tiada dengan niat hendak perang, dia pun dapat juga. Dia nak serta dalam tu bukan niat nak perang dah, dia pun dapat juga. Dan berperang ia, tapi dia perang juga akhirnya. Diberikan dia pada kaul yang azhar. Jadi kaul yang nyatanya, yang jelasnya diberikan juga, dia berhak dapat. Ialah yang muktamadnya, ni pendapat yang muktamad. Maka tiada sesuatu bagi orang yang hadir kemudian daripada sudah selesai perang. Siapa mai dah habis perang, dia mai dah habis perang, maka dia tak ada apa sekarang. Dia boleh mai tengok je lah. Maka 4 khumus ini diberi kepada orang yang berkuda 3 bahagian. 1 bahagian baginya. Mana bagi tentera berkuda itu. Ya. Daripada 3 bahagian, 1 bahagian untuk tentera berkuda. 2 bahagian bagi kudanya. Jadi orang berkuda dapat 1 bahagian. 1 bahagian tu dia bagi 3. 2 untuk dia, 1 untuk kuda dia. 2 untuk kuda, 1 untuk dia. Habis kuda pun dapat agak harta ghanimah. Ayalah makanan dia, rawatan dia, ya, tempat duduk dia. Kuda perang ni mana boleh kena penyakit. Kena kuda sihat lah. Dan tiada diberi melainkan bagi kuda itu yang kuda yang 1 jua. Ini kuda seekor dia. Dan jika sertanya beberapa kuda sekalipun, yang ni walaupun dia bawa kuda tu banyak, dia bawa 7 ekor pergi berperang. Maka seekor kuda je lah dapat 2 bahagian tu, bukan semua. Baik. Dan diberi bagi orang yang berperang berjalan kaki. Dia tak naik kuda, dia tak naik unta, tak naik apa, jalan kaki lah. 1 bahagian. Baik, habis. Ni kita nak perang dah ni. Tak lama lagi. Ngaji bab perang. Ya. Siapa nak mati syahid, rajin-rajinlah baca doa, baca ayat. Lau anzalna hadzal Quran. Surah Al-Hasyr, ayat akhir tu yang kita selalu baca tu. Amalkan setiap hari dengan niat nak mati syahid. Mudah-mudahan dapat rezeki mati syahid. Ya. Baca lau anzalna hadzal Quran sampailah habis. Niat nak mati syahid, insya-Allah Allah berikan rezeki mati syahid. Ya, orang mati syahid ni tak kena soal kubur, tak kena seksa kubur. Terus dibawa ke langit, direhatkan sampai yaumul qiyamah. Nanti setelah hari kiamat mereka dibangkitkan, kemudian terus dibawa ke padang mahsyar. Maka dia duduk di padang mahsyar tu tidak lama.
Seperti antara zuhur ke asar ataupun antara asar ke maghrib sahaja. Kemudian datanglah seekor borak. Terbang menghampiri dia. Lalu mempersilakan ia duduk di belakang borak tersebut. Kemudian borak itu terus terbang menuju syurga. Lajunya sekelip mata memandang. Orang lain nak meniti titian sirat itu, nak sampai ke syurga 15,000 tahun. Ada yang 5,000 tahun ikut pada amalan. Ikut pada bekalan yang dibawa. Kalau tak ada bekalan yang mencukupi, nerakalah dulu. Wal'iyadzubillah. Jadi kita kena ada cita-cita untuk mati syahid mu'rakah. Syahid akbar. Syahid dunia akhirat ini. Laki-laki pun serupa, perempuan pun serupa. Niat. Ya, kita kena ada niat. Niat ini hukumnya adalah wajib. Ya, satu kefarduan ke atas tiap-tiap orang Islam. Ya, ni niat nak kahwin 4. Ya. Duit tinggal sekepeng, nak kahwin 4 konon. Ya. Yang malas ngaji, malas nak kahwin 4. Apa? Buat bertambah bala dan duka nestapa. Nanti datang malapetaka, jadi bencana. Kahwin 4. Ngaji malas kahwin 4. Satu pun malas mengaji, kelepat kompom sampai mati tak mengaji. Siapa dia kata hak nombor 2 ni ustazah tak? Ustazah macam tu lagi. Ustazah sebut tak tentu lagi. Betul lakinya pun tak istiqamah. Orang perempuan dia ikut laki dia. Laki dia bengong, dia bangang. Laki dia bangang, dia pun bengong. Laki dia soleh, ya dia pun solehah. Kalau laki dia toleh, dia salah lihat. Kesolehat, salah lihat. Dah, sambung sini. Dan tiada diberikan satu bahagian daripada ghanimah melainkan bagi orang yang sempurna padanya 5 syarat bahagian. Dan tiada diberikan satu bahagian daripada ghanimah, tak diberikan satu bahagian pun daripada harta ghanimah pada seseorang itu, melainkan bagi orang yang sempurna pada 5 syarat bahagian 6. Dalam bahagian 6 tu dia ada 5 syarat. Apa dia? Iaitu Islam. Maknanya 5 bahagian tadi ni dia kena ada pula syarat ini. Kalau tak ada syarat ni dia tidak diberikan harta ghanimah. Yang pertama Islam, maknanya kalau kafir tak boleh. Yang keduanya baligh, cukup umur, tak cukup umur tak boleh. Yang ketiganya berakal. Gila tak boleh. Yang keempatnya merdeka. Hamba sahaya tak dapat. Yang kelimanya laki-laki, perempuan dah ada. Dan yang keenamnya sihat. 5 syarat dalam 6 ini. Sempurna 6 syarat, bahagian yang ke-6. 6 ni lah, 6 syarat untuk dia dapat harta ghanimah. Pasal apa? Pasal asal yang wajib perang sabilillah tu laki-laki. Perempuannya tak wajib. Jadi kalau perempuan nak turut serta itu harus. Dan dapatlah dia pahala. Terkadang jadi wajib juga perempuan kalau tak ada laki-laki yang mampu. Baik, maka jika cedera satu syarat daripada yang tersebut, diberikan dia kurang daripada satu bahagian, bagi juga barangkali dia perempuan.
Dia semua ada perempuan. Dapat juga bahagian dia. Tapi tak sampai satu bahagian. Di ijtihad, yakni difatwakan. Di ijtihad, yakni diberi keputusan perbahagian itu oleh imam, ini oleh pemimpin. Atau amirul jaish, yakni ketua perang. Qadarnya, yakni timbangannya, sukatannya. Nah, berapa-berapa nak diberi itu mengurut pada amir jaish, ketua perang. Dan dibahagikan satu khumus di 1/5. Yang tinggal kemudian daripada 4 khumus itu 5 bahagian. Faham? Biasanya 5. 1, 2, 3, 4, 5 bahagian. Kemudian ambil satu bahagian ni dibahagikan kepada dia kata berapa tadi? Tengok balik. Dan dibahagikan satu khumus yang tinggal. Kemudian daripada 4 khumus itu 5 bahagian. 5 tadi ni. 5 bahagian tadi ni. Ya. Satu bahagian diambil dibahagi 5 pula. Nah. Dan 5 tu nak hantar mana? Nak bagi kat siapa? Satu bahagian daripadanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ia baginya pada ketika hidupnya. Maknanya kalau Nabi tu masih hidup, harta ghanimah satu bahagian untuk Nabi. Nah, sekarang Rasulullah sudah enggak ada. Rasulullah sudah wafat. Kalau dah wafat, baik. Dia kata apa? Dan kemudian daripada wafatnya, dan setelah daripada wafatnya, kalaulah dia dah nak wafat, Rasulullah dah tak ada, sekarang Rasulullah dah tak ada, dibelanjakan dia, ini bahagian Rasulullah itu. Dibelanjakan dia, ini bahagian Rasulullah itu, dibahagikan kepada siapa? Bagi musalihul muslimin. Iaitu kebajikan-kebajikan orang Islam. Kebajikan untuk orang Islam. Buat apa? Buat jalan ke? Buat tembok perang ke? Beli senjata ke? Untuk berperang sabilillah dan seumpamanya. Bagi kawan kafir tak boleh. Duit zakat pun tak boleh bagi kat orang kafir. Maka setengah daripada musalihul muslimin itu memenuhkan tempat yang ditakuti yang ada ia pada tepi negeri Islam yang mengiringi bagi negeri musyrikin. Memenuhkan apa? Memenuhkan tempat yang ditakuti itu memenuh dengan apa? Dengan tentera barangkali. Dengan kubu barangkali. Ya, dengan perkara-perkara keselamatan ke atas orang Islam. Parit ke dan seumpamanya. Dan takut ahlinya daripada mereka itu. Yang di tepi-tepi negeri itu, di pinggiran-pinggiran negeri itu, orang Islam ramai dan mereka duduk dalam ketakutan barangkali sebab takut diserang kafir. Ya. Maka dihilangkan takutnya itu dengan apa? Maka dipenuhkan dengan alat perang dan orang yang berperang. Dia letaklah pengkalan tentera di situ. Hantar Ustaz Wan jadi komander. Dan setengah daripadanya membaikkan masjid dan jambatan. Dan qal'ah. Qal'ah ni apa qal'ah? Qal'ah ni kubu. Qal'ah ni kubu. Kubu pertahanan perang. Dan kubur. Kubur tu lain pula. Kubur atau kubur? Kubur orang mati lah tu, kubur apa lagi? Baik, habis.
Kubu satu, dia mati berkubu lah kat dia. Itu qal'ah, qal'atun. Ha? Qala'a yaqli'u. Qala'a yaqla'u qal'an. Pertahanan. Qal'atun. Pertahanan. Mana kubu pertahanan. Dan diberikan qadatun. Dan diberikan qadatun. Apa dia qadatun? Qadi. Diberikan sagu hati ataupun gaji kepada qadi-qadi. Dan a'immah. Pada a'immah ni. Imam-imam. Pemimpin-pemimpin negeri. Itu a'immah. Dan ulama tafsir. Ni alim ulama yang mengajar dalam negeri itu. Ulama tafsir dan ulama hadis dan ulama fiqh itu. Ulama alim ulama diberikan. Telah berkata Zarqashi. Sebab Zarqashi ni seorang ulama fiqh mazhab kita Syafi'i. Dinakal yang diambil daripada Ghazali, ini Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Diberikan segala ulama dan qada serta kaya sekaliannya. Ini walaupun mereka itu orang kaya. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali ni orang sufi, wali. Zarqashi pun orang sufi juga, wali juga. Dia kata apa? Kalau kaya sekalipun, imam-imam itu, yang ni ulama-ulama tafsir tu, ulama-ulama fiqh tu, ulama Islam lah. Walaupun dia kaya, dia layak dapat harta ghanimah. Diberi, dia bahagi-bahagikan juga kepada mereka. Macam zakat lah. Ya, Imam Zarqashi kata, zakat juga layak diberikan kepada alim ulama yang tidak mendapat gaji dari nadwah. Dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata, orang-orang yang mengajar agama, orang yang jadi da'i, pendakwah-pendakwah, yang tidak mendapat gaji daripada kerajaan, dari nadwah, maka mereka layak mendapat zakat. Tapi kalau sudah dapat gaji, tak layak lagi. Baik. Kalau dapat sagu hati ni tak tentu. Kalau ada adalah, tak ada tak adalah. Yang tu layak. Sebab nama pun sagu hati ni, benda yang tak tentulah. Ada-adalah. Pergi, ada. Tak pergi, tak ada. Gaji ni tak pergi pun ada. Ustaz Wan pergi dapat gaji tak? Tak pergi? Dapat juga. Tak layak. Pasal dia ada gaji. Kalau sagu hati ni, pergi, dapat. Tak pergi, tak dapat. Sagu hati, itu bukan gaji. Ya. Kalau dah kerja dengan kerajaan, nadwah, jadi ikat. Demam kat rumah menggigil pun dapat juga gaji. Silap-silap dia hantar lagi ubat free. Baik, sebab dia dijamin kerajaan, dijamin pemerintah. Baik, habis. Sebab itulah orang dulu ni, dia bila dia nak bayar zakat, dia hantar sekolah-sekolah pondok. Dia beri kat Tok Guru, dia kata ikut suka Tok Guru nak buat apa. Tok Guru saya ada 80 hektar tanah. Almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi ada 80 hektar tanah. Dia bukan kerja apa, mengajar kat pondok. Pasal apa? Orang bagi. Ada yang bagi atas dasar zakat, ada orang bagi atas dasar sajana hadiah. Tapi dia tak peduli betul. Dia naik motor Honda tu,
Honda yang berapa bulan? Bukan Honda 70. Bawah lagi. Honda apa? Honda 50 lah. Itulah motor dia. Dia bawa street. Allah. Harta banyak. Duit banyak tapi zuhud hidup. Ya. Pakai baju, hutang tinggi sebelah. Seorang lagi tuan guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Rafa'i. Madrasah Zuhdiah, Kedah tu. Banyak orang kenal dia ni. Dia naik motor lebih kurang macam tu lah, lampu Honda bulat. 70 kot. Dia bawa tu sastri, mulut ni tak nak lekan sikit ni. Ada lubang-lubang kan kau? Allah, zuhud tu. Rafa'i ni saya tengok dalam banyak-banyak ustaz-ustaz lah. Guru-guru yang saya ngaji. Ni ustaz paling pendiam, paling pendiam, paling warak dia. Diam sungguh. Dia meninggal muda. Baru meninggal dia. Baru dia meninggal. Lebih kurang 3-4 tahun lepas. Tak sampai. 3 tahun lepas. 2 tahun lepas. Baik, habis. Sambung. Dan orang yang mengajar Quran. Siapa mengajar Quran, dia pun dapat juga guru tajwid. Yang tak ada gaji, dia pun ada dua. Dan yang belajarnya, orang yang belajar pun dapat. Sebab tu yang ambil daripada kitab ini, dan kitab-kitab yang seumpama ini, pelajar-pelajar sekolah pondok layak menerima zakat. Ya. Kerana apa? Kerana mereka belajar sabilillah. Bukannya ada tujuan agama, tujuan dunia. Tak siapa, CJ pun tak ada. CJ kalau ada, orang tak laku. Bawa CJ pondok, pergi Jabatan Agama, nak minta jadi qadi. Boleh. Qadi tak boleh, qada hajat boleh dia kata. Tak laku CJ. Mana tadi ya? Allah hilang tu lah. Mata tu saya ingat. Allah hilang. Dan belajarnya. Dan tukang bank. Tukang bank siapa? Muazzin. Sini tak ada. Sini dia beri atas dasar pelajar pondok lah. Tukang bank semua, tukang bank sini. Tukang imam semua, tukang imam. Sini disuruh jadi bank, disuruh jadi imam, disuruh jadi bilal, disuruh jadi pelajar, disuruh jadi tukang kebun. Main bola tak boleh. Badminton tak boleh. Takraw tak boleh. Pingpong pang boleh. Pang. Main tak boleh. Jadi dia orang saya isi dengan aktiviti buat kebun. Pagi buat kebun, petang buat kebun, sejam-sejam. Tu dia ajak. Kalau orang tanya kenapa tak main bola ke apa, dia ada. Saya nak tanya ada, apa dapat duit? Apa dapat main bola? Kalau buat kebun boleh agak makan buah. Ada juga reti buat berkebun. Kan? Ini umur dah 40. Tanam kangkung tadi, jalan dia mengengkang. Perempuan dia pandai berkebun. Pandai bertukang. Macam boleh bancuh simen. Boleh ikat bata, boleh plaster. Boleh pasang mozaik. Saya train dia orang dulu. Jadi, taklah semata tak buang masa main bola. Dia main bola pun tak tentu jadi
pemain bola sepak dunia. Jatuh ke atas tangan buat susah saya. Nak kena awak pergi hospital pula. Selain bilang pergi kubur. Ha. Jadi kalau orang bertanya, itulah dia. Saya ngaji dia pun untuk saya tak bagi main bola. Buat kerja manfaat. Belajar silat pun tak apa. Belajar silat ke, belajar ilmu mempertahankan diri, tu ada sunnahnya. Bertani itu sunnah. Main bola tak ada sunnah. Ya. Main bola tak ada sunnah, main takraw tak ada sunnah. Punah boleh. Kan? Kau silat lipat, jatuh terlipat. Nanti orang lipat masuk bawah. Apa ya? Liang lahat. 4 kali 4. Tu tak bagi main. Baik habis. Pokok ada orang tanya kan. Siapa zalim sungguh Ustaz ni. Budak main bola tak boleh. Ribat lain lah. Saya tak bagi main. Saya ngaji dulu untuk guru saya tak bagi. Saya tak pedah. Buat kerja pedah. Tempat kita luar ada 4 ekor. Jadi boleh berkemas untuk riadah, untuk keluar beluh. Boleh bercucuk tanam. Boleh jaga pokok pun tak jaga. Boleh misi rumput. Boleh bertukang. Jadi dia ajar ilmu kemahiran hidup. Mana tahu besok keluar pondok tak tahu nak kerja apa, bolehlah pergi jaga estate. Jaga estate. Kamu ada pengalaman ke? Ada. Apa dah? Pegang cangkul, pegang parang. Ni ada hak mari sini dulu kan. Pegang cangkul pun tak betul. Suruh pergi ambil pucuk ubi. Nak berulang. Dia bawa ni parang. Siapa tak tahu. Siapa? Tak pernah buat kerja rumah. Manja. Duk rumah ambil handphone ya. Cuk ubi tu makan. Mana nak ambil benda tu. Dia bawa parang. Saya tak bawa kapak. Lepas tu dia kutip lah pucuk ubi tu sampai ke daun-daun hak batang merah sekali. Saya tengok-tengok tu. Banyak kemahiran hidup tak ada. Tak apa. Saya belajar kemahiran hidup. Duduk cara kampung. Jaga-jaga. Besok Dajjal mari. Nabi suruh apa? Diamilah kamu di desa-desa. Di kaki-kaki bukit. Ni kaki bukit ni. Buat bukit belakang. Pantai kena serang lagi. Kena serang hang dulu kena. Baik habis. Mana lagi tadi? Sama ada kaya sekaliannya ataupun fuqara ataupun fukratun. Fakir, fikrah ataupun fakratun atau fakratun ni fakir. Walaupun dia kaya, tak bila tu kaya, mesti 5 biji. Mesti macam saya lah. Ekor tu lah. Tak ada ekor, nak pergi ekor boleh lah. Nak buat ekor sama harga kereta. Jadi dia layak menerima pembahagian 1/5 daripada harta ghanimah tadi. Siapa tadi? Tok Bilal. Bukan bang. Telah berkata Zarkashi dinakal. Baru sini. Tadi tu terlepas. Tadi tu dah terlepas. Terlangkau tadi. Telah berkata Zarkashi. Dah baca ke? Belum. Dinakal daripada Al-Ghazali.
Diberikan segala ulama dan qada ni qadi-qadi serta kaya sekaliannya ni walaupun mereka itu kaya. Adapun qadatul askir, adapun apa dia tulis? Lepas hilang. Qadatul askir. Mana dia? Hakim tentera. Qada ni qadi pun boleh. Qadi tu dulu ni hakim lah. Sekarang hakim lain, qadi lain pula. Sekarang ni, sekarang qadi pun dah tak ada. Pegawai takbir agama kan. Qadatul askir. Maknanya, apa tadi? Hakim tentera. Diberikan mereka itu daripada yang 4 khumus. Jadi mereka tu diberikan daripada 4 bahagian tadi. Tiada daripada khumsul khumus. Ini bukan daripada yang 1/5 tadi. Dan 1 bahagian bagi zawil qurba. Yang muslimin. Siapa zawil qurba ni? Yang ni keluarga Nabi SAW. Iaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Abdul Muttalib. Siapa nama Abdul Muttalib? Siapa nama Abdul Muttalib? Siapa tu kat dengan? Apa dia? Syamil. Syaibah. Syaibah maknanya uban. Abdul Muttalib ni gelaran. Namanya Syaibah. Bani Syaibah. Bersekutu pada 1 bahagian itu. Bersekutu yang terkumpul dalam 1 bahagian itu. Ataupun termasuk dalam 1 bahagian itu. Oleh lelaki dan perempuan. Dan yang kaya dan yang fakirnya. Kaya miskin sama boleh dapat pembahagian tadi. Dan dilebihkan lelaki daripada perempuan. Maka diberikan dia seumpama bahagian 2 perempuan seperti hukum pusaka. Perempuan dapat separuh, lelaki dapat setengah. Dan 1 bahagian bagi segala anak yatim yang muslimin. Iaitu yang kecil yang tiada bapa baginya. Sama ada lelaki atau perempuan. Titik. Dan disyaratkan hendak ada ia fakir. Nak yatim ni dia tak layak dapat zakat. Tak layak. Dia bukan dia bukan asnaf. Tapi kalau dia miskin, maka dia tu diberi. Layak sebab miskin dia tu. Anak yatim tak termasuk dalam asnaf zakat. Tapi termasuk asnaf kalau dia miskin. Sebab apa? Ada anak yatim kaya. Bapa dia trillionaire. Bapa dia trillionaire. Pemanya. Dia ada 3 trilion USD. Duduk mana tak tahu lah. Tapi ada. Mak mati, bapa meninggal. Dia anak yatim ni ada 3 trilion USD. Dia tak layak dapat zakat pasal dia kaya. Tapi kalau dia ada 3 5% ni, mak mati 3 sekupang lah bukit. Tidak. Dia tu fakir. Dia layak. Dia layak kerana fakir tu, bukan kerana anak yatim. Lepas tu kalau kita nak bagi zakat di rumah anak yatim, ya, pastikan yang layak tu ialah yang miskin sahaja. Pasal di rumah anak yatim kadang-kadang ada yang kaya. Ada yang kaya, dia tak ada siapa nak belah atau rumah anak yatim. Tapi duit dia ni dalam bank umur 18 besok dapat 3 trilion. Kaya dia. Besok ustaz dia pula lah, penjaga dia lagi minta sedekah. Dah kaya. Dulu Abu Ya yang jaga. Melas sikit.
Siapa tak bagi banyak, tak bagi semua pun, ya. Bagi apa, tak bagi 3 trilion, bagi 4 trilion pun jadilah. Dia lah minta apa dia nak bagi. Ya. Kalau kamu jaga dia dengan elok, berapa kali dia bagilah kot. Kalau tak jaga tak elok, duk piak hari, kepeng dia tak bagi. Baik. Dan satu bahagian bagi segala anak yatim yang muslimin. Dan satu bahagian bagi segala masakin yang muslimin. Masakin siapa? Orang-orang miskin. Orang miskin dengan orang fakir. Orang miskin kaya sikit pada fakir. Orang fakir tu lebih susah pada orang miskin. Orang miskin ni nak guna RM10 sehari. Dapat RM8, RM7. Itu orang miskin. Orang fakir ni nak guna RM10 sehari. Dapat tak sampai separuh. RM4, RM3. Itu fakir. Tu beza fakir dengan miskin. Dan termasuk fakir ni, kata setengah ulama, ada Syekh Nasir. Dia kata apa? Fakir ni jamak dia fuqara. Fuqara ni pada tasawuf ialah orang yang sentiasa menghadapkan dirinya kepada Allah dalam mengerjakan tuntutan fardu ke atas orang-orang Islam. Seperti penuntut ilmu. Penuntut ilmu dia fuqara. Walaupun mak bapak dia kaya. Walaupun dia sendiri tu kaya. Dia fuqara'u ilallah. Al-fakiru ilallah. Maka dia layak dapat zakat. Dia layak dapat harta ghanimah. Ya. Dan satu bahagian bagi Ibnu Sabil yang muslimin. Siapa dia Ibnu Sabil? Iaitu orang yang menyahaja musafir. Yang menyahaja safir. Yang harus daripada negeri ghanimah. Atau yang lalu dengan negeri ghanimah. Dan jikalau safirnya kerana bersuka-suka sekalipun. Jadi orang yang keputusan belanja dalam perjalanan. Orang yang keputusan belanja dalam perjalanan, dia boleh pergi minta zakat dekat pejabat qadi, pejabat agama, pejabat zakat. Dan wajib orang yang memegang amanah duit zakat menolongnya. Ini dapat satu berita di Penang. Satu Cina, laki bini, umur 60 tahun. Di jabat agama nak masuk Islam. Orang jabat agama soal tu, soal ni, soal tu, soal ni, soal tu, soal ni. Lalah tak lulus masuk Islam. Saya pelik betul lah jabat agama apa. Dia tahu. Ngaji mana saya orang tak tahu. Kita baru ya belajar dalam kitab Aqidatun Najin kan. Bab mengislamkan orang kafir yang nak masuk Islam. Adalah wajib. Kalaulah dia tak masuk Islam dengan sebab kau kenakan syarat yang kuat-kuat, tiba-tiba dia balik aksiden mati kafir, kau tanggung dosa ni. Kau turut berdosa. Wahai ustaz. Ustaz Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Lepas ada pula orang kata ada sebab-sebab itu. Sebab apa? Adakah kita ni berperang? Adakah kita syak dia akan jadi balaci kepada orang kafir untuk merosakkan orang Islam? Tak payah dah. Hari ni orang Islam banyak jadi balaci pun. Terkadang orang macam tu bila masuk Islam lebih kuat pada Pak Imam lagi. Islam dia. Kadang-kadang orang macam tu masuk Islam lebih kuat pada Tok Guru pondok. Tok Guru pondok pun jadi balaci kafir hari ni. Konon-konon jaga sangatlah agama. Tu bukan jaga agama. Itu tak reti jaga agama. Macam mana boleh kerja tak tahu. Kerja jaga agama Islam. Dua hal lah dulu orang Perak. Gizairah tokong Hindu. Kuil Hindu. Dia kata Hindu dengan Islam sama. Ini pula Penang pula. Orang nak masuk Islam dia tak bergabung masuk Islam. Rupanya di Penang orang kafir nak masuk Islam
cukup susah, cukup sulit, disulitkan oleh pegawai Jabat Agama Pulau Pinang. Tak tahu apa pasal. Dulu ni penasihat pondok ni dia KSU Pulau Pinang. Dan dia juga ahli Majlis Agama Pulau Pinang. Ni dah kena pindah ke Sabah. Pindah Sabah, Datuk Seri Haji Rosli. Dia kena pindah Sabah. Sekejap boleh kita tanya dah. Siapa tu? Mula dari dulu lagi, Penang ni orang kafir yang masuk Islam. Banyak prosedur dia. Negeri kalau banyak kafir, susah Islam. Negeri kalau banyak orang Islam, senang kafir. Itulah cerita dia. Sipir dia lagu tu. Negeri kalau banyak orang kafir, susah orang Islam. Negeri kalau banyak orang Islam, senang orang kafir. Negeri kalau orang Islam tak amalkan Islam, lagi senang orang kafir. Senang apa? Senang buat harta. Senang menguasai. Siapa? Dah tak amal Islam ni, biasanya jadi dia bodoh. Kita lah, macam kita lah. Ada tanah jual kat dia, ada tanah jual kat dia, ada tanah jual kat dia. Ini kita bekerja di tanah bekas tok kita dulu. Siapa dah jadi hak tok dia punya lah. Macam-macam. Pelik hari ni ya. Cukup pelik. Pelik, sungguh pelik. Tapi tak pelik lah ke zaman lagu tu lah. Tapi dia katakan Nabi kata apa? Akhir zaman ni, orang yang menegakkan Islam, yang mengamalkan agama, peritnya mereka umpama menggenggam bara api. Peritnya mereka umpama menggigit dengan gigi gerham, takut jatuh daripada Islam. Mereka dihina, dikutuk, dikeji, ditindas. Diketepikan. Sekolah Cina dulu berpuluh-puluh juta. Sekolah agama Islam yang kata nak bagi nak bagi 2 juta, bahagi-bahagi tu pun tak dapat-dapat sampai hari ni. Cina dah besar-besar dah. Orang kafir. Pasal sebut Cina lah, saya kata resis pula. Sebut orang kafir. Tapi buat apa pun dapat. Pasal apa? Kita orang Melayu yang sokong dia. Dia tak akan naik kalau kita orang Melayu tak sokong dia. Dia naik pasal apa? Pasal orang Melayu pergi sokong dia. Islam apa tak mau sokong. Itu dia nak marah kapal Cina mari Malaysia lah. Sebab nak tutup kapal Cina mari Malaysia, besar-besarkanlah sekolah agama. Tak ada permit. Besar-besarkan sekolah agama, tak ada permit. Pantau sekolah agama, tak ada permit lah. Tak ada pendaftaran lah. Apa bala. Bagi orang terfikir hak tu. Bagi orang tak terfikir kapal Cina dah main 1,000 orang. Kita kibarkan bendera Palestin, ada menteri marah. Kita baca Qunut Nazilah, ada menteri marah. Menteri Pendidikan. Mari orang Cina 1,000 orang. Dengan menteri-menteri tu kibar bendera Cina. Menteri ni elok dipecat dia bila jadi menteri. Kalau boleh tukar terus semua sekali. Kita minta, kita doa, kita harap Agung, yang di-Pertuan Agung, Duli Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agung, memikirkan perkara ini supaya negara kita tak kena jual. Jangan marah, nanti kau kena jual. Sekarang ni nak kena jual lah ni. Kita mintalah Agung dapat memikirkan perkara ini. Pemerintah yang ada hari ini membahayakan rakyat yang beragama Islam. Dengan isu 1.2 juta mata sepek duduk sini tak balik-balik.
Sekarang ni isu dia bawa tentera pula 1,000 siap dengan menteri kebakan bendera negara Cina. Kita orang Islam nak tolong Palestin baca kunut nazilah kat sekolah kemudian cari ni menteri ni. Pakai tudung. Tapi otak komunis. Ya, kita doa agar agung kita, raja kita, ya, sama bangsa dengan kita, dia dapat mengambil berat masalah ini. Ya, mereka ni kalau tak dibendung oleh agung, agung ketua agama, tengoklah satu hari kita orang Islam, orang Melayu akan ya melarikan diri dari negaranya sendiri. Ya, dia mari seram belah Kelantan, Terengganu, Pahang, orang Melayu sana mari lari ke belah sini. Di sini dia dah kubu siap lah. Ini memang negeri dia lah. Ipoh kalau 50-50 tak sampai lah. Selangor memang ya dah. Ini 9 lagi lah. Melaka Johor tak ada lah. Mari lari sini semua pakai kena tembak. Kalau perang lah. Kalau perang. Kita nak perang lah ni. Tak 1.2 juta tu yang hilang tak tahu mana tak tentera apa dia tahu. Ni belakang pondok kita ni satu ni. Ni belakang pondok kita ni. Tanah orang Melayu jual kat Cina. Dia bukan buat apa pun. Ada satu gudang besar. Entah dia buat senjata api ke bom kita tak tahu. Kita nak masuk tempat dia. Tak boleh dia pekak. Dia suruh Hindu jaga. Rumah burung. Tapi burung pun tak ada. Apa ada situ kakak? Tapi ada orang jaga. Ni bahaya ni. So kalau perang kita dia serang dulu. Kita tak ada apa, kita ada pisau. Itu pun bisa pelit. Nak perang apa? Ni. Orang Islam di Malaysia perlu buka minda dia. Kalau rasa tak mau mati kering. Ya, musuh dah ada di sekeliling kita. Ya, mata sepet. Macam duk kenyik kat kita. Tunggu masa dia kata. Ya, kita dah buat baik lagi, lupa lagi. Tahulah kita ni ya. Silap memilih pemimpin bukan hanya rugi di dunia, tapi di akhirat kamu tak bau syurga. Kamu tak bau syurga. Sebab apa? Memilih pemimpin ni termasuk dalam akidah. Bukan pekah saja. Memilih pemimpin ni termasuk dalam bab tauhid, dalam bab akidah. Buka kitab Syarah Matan Jawharatul Tauhid. Itu kitab paling mudah. Tak lain banyak lagi. Bukan bab pekah saja. Ya, dalam kitab yang lain dia kata apa? Dalam kitab hadis ada, dalam kitab hadis. Nabi kata ada 5 orang yang akan tertahan di pintu telaga Al-Kautsar, dia tak dibenarkan masuk. Pasal apa? Iman tak ada. Iaitu orang yang berbai'ah dengan pemimpin dalam urusan dunia sahaja, tidak untuk urusan agama dan akhirat. Dia kena nak cari kaya, kamu tertutup pintu. Masa. Jadi bila kena hisab, dia ni tak akan dikeluarkan dari syurga. Dia tak sebut kafir. Dia kata kekal dalam neraka. Dia tak sebut kafir, tapi kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka ni apa? Faham tak? Yang tu kita orang Islam tak kekal dalam neraka, tapi dia kekal dalam neraka. Pasal memilih pemimpin kafir, pemimpin yang tak mahu menghukum dengan hukum Allah. Tak tahu dia tak mahu menghukum Allah. Pelaci kafir pula. Sokong dia. Jaga. Ini bukan saya kata, Nabi kata. Ada dalam kitab Syarah Matan Jawharatul Tauhid. Kita dah ngaji dah dulu. Lagi dia kata, ustaz dia dah semua politik pula. Saya tak sebut politik, saya sebut parti-parti apa nak. Saya sebut apa disebut dalam kitab.
Tentang parti ke apa tu faham sendiri. Cita-cita ni hak disebut dalam kitab. Berhati-hati memilih pemimpin. Kerana memilih pemimpin bukan soal fiqh sahaja. Dia termasuk dalam bab akidah. Disebut dalam kitab akidah. Baik. Dia kata mudah. Alah pemimpin dunia dia apalah sangat. Itulah orang tak mengaji ni susah. Orang tak mengaji cukup susah. Orang mengaji pun susah nak faham. Semua tak mengaji. Itu dia cerita. Yang rajin masjid, masjid rajin lah, kenuri rajin lah, mama rajin. Tapi otak sekular. Memisahkan agama dari kehidupan. Tu pun tak ada dia nak bau syurga. Siapa bertentangan dengan udkhulu fi silmi kafah. Bertentangan dengan firman Allah. Masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Bukan boleh pisah-pisah agama dengan kehidupan. Baik. Hari ni ramainya orang Islam kita yang berfikiran macam tu. Yang berideologi lagu tu. Ramai semua orang Islam lagu tu. Ya. Tu dalam Quran kata wa qalilun minasyakirin. Orang bersyukur ni sikit. Mana orang beriman ni, iman tak lidah lah. Dia kata Islam mereka itu tak sampai pun ke rongkongan, buka bibir lah. Tak faham kamu. Tak faham Islam. Tak faham apa itu iman. Tak faham syurga neraka. Tak faham dosa maksiat. Taat soleh tak tahu. Kata tahu. Kami pun reti halal haram lah. Tu bermakna tak tahu. No? Marah orang. Marah pergi. Dan sekarang ni cerita-cerita bab perang sabilillah. Ni kita sekarang duduk cerita bab perang sabilillah ni. Perang orang kafir. Ni kitab Matla'ul Badrin. Kitab yang disahkan oleh seluruh negeri dalam Malaysia. Bukan saya karang ni. Cuma saya hurai lebih sikit kan. Tak hurai mana nak faham. Baca tak faham. Tak faham kedarah-kedarih. Tahu kedarah-kedarih? Tak tahu. Tak saya macam tu. Baik sambung tadi. Panjang sangat ni. Panjang ni. Bila nak habis ni. Kelapan dah kan. Ni atas sikit lah. Telah berkata Zarkashi. Nanti kita sambung balik. Kelapan lah. Balik. Tak payah nak pergi kerja. Telah berkata Zarkashi ambil situ. Tanda situ. Bawah sangat kot. Atas sangat kot. Kena baca kat situ. Telah berkata Zarkashi. Hilang pun lah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna. Fa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا
ما فتحته على أنبيائك وأوليائك عبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.